Kau buatlah rumah di sana, kau tinggallah di sana. Tiada orang marah. Tapi bila dia mengganggu ketentraman orang awam. Ketentraman ni bukan sekadar kau rompak rumah dia kah, kau buat apa kah. Ketentraman ni air masalah, karan masalah. You guys tiada masalah. Kita ni bayar karan, bayar apa semua. Dan ada makcik-makcik umur 80-an, 90-an, Jen. Tinggal seorang di rumah. Macam mana mau handle masalah dia? Dia punya tandas apa semua betul-betul dibuat begitu. Betul. Tiada air, tiada orang kasih teman dia. Apa akan jadi kepada makcik-makcik itu? Ada seorang aunty ni, dia orang dusun. Waktu saya fight pasal masalah air ni tu hari, itu air dia bilang, besar lagi saya punya kinsing. Dia bilang. Betul. Besar lagi saya punya kinsing. Dia bilang. Yang betul dia, inilah masalah yang berlaku. Dan saya pernah di dalam satu komen di Facebook dulu lah. Satu orang budak warisan ni lah, nama dia Saiful ke apa, hitam-hitam ni orang dia. Saya pun dah tahu lah. Dia kata, jangan sampai dia bilang nanti, jangan terlalu marah, dia bilang, jangan terlalu marah-marah orang-orang parti ni, nanti dorang naik di rumah kau apa semua. Saya cakap, sampai ke tahap itu, ketika kita orang muda yang berjuang dan bergelut dalam dunia politik, terpaksa mengajarkan warga negara Sabah untuk takut kepada pendatang asing tanpa izin. Betul. Bangsat negara ni kalau begitu. Bangsat negeri ni kalau begitu. Negeri. Betul. Sebab itu bagi saya dalam isu penempatan setinggan ini, Kau kasih masuk dalam TikTok ah. koloni setinggan ini sudah sampai masanya juga lah. Sudah sampai masanya juga. Sudah dalam 3 isu yang kita bawa ni saya rasa adalah isu yang terlalu mendesak. Sebab itu bagi saya kita buat podcast kali ini di episod ke-6. Ketiga-tiga masalah yang kami bawakan pada sesi ini adalah sesi yang mendesak sebenarnya. Dia bukan lagi atas persepsi, tetapi dia merupakan satu insiden, bukan insiden, macam satu kalau Sabah bilang kepuasan sudah ini. macam kalau ada dia sudah jadi satu Dia. Kalau kita cakap cara hidup dia sudah menjadi satu cara hidup. No. Kelaziman, yes. Dia sudah menjadi satu bentuk kelaziman. Bila dia menjadi satu bentuk kelaziman dan kelaziman itu adalah merupakan satu masalah, ia perlu dibantras. Betul. Jadi keadaan membantras itu adalah satu tuntutan yang mendesak untuk kita bertindak. So penempatan setinggan, saya dimaklumkan di Sabah ini, kalau yang betulkan saya kalau ni, apa yang saya tahu kita punya koloni setinggan yang berdaftar bukan yang berdaftar lah, koloni setinggan yang direkodkan. Koloni setinggan yang direkodkan lebih kurang 350 koloni. Okay. Dalam 350 koloni itu, satu koloni kita anggaplah ada 1000 rumah. Kalau begitu dalam 1000 rumah ini kita anggaplah, sebab di dalam bancian ni yang saya buat sendiri dengan tim-tim, bila kita sampai di satu kawasan koloni setinggan, kita rasa bila kita buat nisbah hanya 40% sahaja sebenarnya warga negara Malaysia. Ataupun yang ada dokumen macam IC hijau, penduduk sementara dan juga penduduk tetap IC merah. So kita kategorikan mereka ini sebagai orang yang mungkin 40% itu Dan mereka inilah sebenarnya jika dikeluarkan, kalau kita anggap 1000 rumah di situ, maksudnya 2/5 600 rumah tu adalah orang kita. 400 orang kita. 400 rumah itu adalah orang kita. So dalam 400 rumah orang kita ni, ini bukan lagi jumlah yang sedikit Benar mereka ini dalam koloni setinggan. Benar. Dan ada juga yang mengatakan, buat apa kita membantu orang dalam setinggan ni, bukan orang kita pun. Tapi ada keberengkalian yang menunjukkan bahawa 400 rumah dalam satu koloni
itu Hmm. merupakan orang kita. Jadi kenapa kita biarkan mereka ini, yang mana kita sendiri mahukan mereka untuk turun mengundi, untuk memberi Kalau saya ah, Jen, selamatkan aja yang 400 tuh. selamatkan Selamatkan 600 yang 400 itu. tuh, lepas tuh yang 600 tuh swipe away. Macam saya cakap tadi, Bukan pasal bukan saya sudah memeluk ajaran kepercayaan Nietzsche ataupun siapa-siapa lah kan. Tidak. Saya tidak terpengaruh dengan benda begitu. saya baru saja mau cakap ni, tapi kau sudah backup. Okey, Kan? dapat. Sebab saya pernah bermain dengan Janifal. Salah satu cara, ini adalah ide yang paling radikal yang pernah kami keluarkan dulu. Bukan keluarkan di mana kami cerita je lah sambil minum-minum kopi kan. Saya kata paling mudah untuk kita selesaikan masalah pendatang asing ni, kita bunuh ya semua. Betul kan tak, Jen? Ya, Sebab ini dah boleh, itu tak boleh. Bagi dokumen salah, tak dibagi dokumen salah. Mau halau balik tiada negara mau, bunuh je. ya, aku tak pernah Kan? bincangkan Sampai saya pasal cakap, kalau isu. saya jadi ketua menteri, saya main-main lah. Kalau saya jadi ketua menteri, saya pancung semua undocumented people. Kecil kah, budak kah, anak-anak orang tua kah, saya pancung, saya bunuh. Sebab kamu semua tidak ada rasa mau selesaikan masalah dorang. Semua solusi salah. Semua solusi salah. Ini Semua. salah, itu salah. Yang daripada aktivis sampailah pemimpin kerajaan, sampailah semua ini ndak ngam, itu ndak ngam. Ujung-ujung kamu tidak sedar dan kamu tidak nampak. Yang budak semakin tua, yang besar ni makin banyak beranak. Betul. Makin bertambah populasi, makin bertambah masalah. Betul. Jadi kalau saya, bunuh saya semua. Mungkin Nihilism. nihilism. Yes, betul. Memang ada. Memang Tapi saya tidaklah begitu. Saya tidaklah. Saya kata dengan Janifal, cubalah kalau saya jadi ketua menteri, saya bunuh semua. Apa yang ni para aktivis lah, menteri-menteri lah, pengarah-pengarah jabatan ni, apa yang kamu akan nampak? Apa yang kamu akan nampak ketika negeri kita dibasahi dengan darah undocumented people? dia sama dengan penyelesaian yang diberikan oleh Filipin untuk penagih dadah yang ditembak tu. Sebab Sama macam, paling besar sama macam penyelesaian Hitler kepada populasi Yahudi betul. di Jerman. Di Jerman, populasi Yahudi di Jerman yang Tapi saya bukan Nazi lah. Saya bawa nihil. nihilism. Time tu lah. Ya. Kan? Sebab nihilism ni maksudnya apa je? Dia Kehidupan ini tidak ada apa-apa makna. Ya, kehidupan ini tidak ada apa makna, dan ia overpopulated itu adalah satu dosa. Yang perlu dibantah. So overpopulated tu lah yang menyebabkan banyak masalah sosial. Jadi orang yang berfahaman nihilism ni, mereka melihat bahawa kita kena kurangkan populasi. Walau dengan apa cara. Dengan cara apa, meracun, membunuh dan sebagainya. Tetapi yakinlah anak laut podcast bukan begitu. Tapi anak laut podcast tidaklah melihat benda itu sebegitu. Last minute. So bagi saya untuk penempatan setinggan ini, apa yang kita dapat ringkaskan sedemikian. Sudah sampai masanya kita cuba untuk mengubah cara untuk kita mengimplementasikan SMJ, rumah SMJ, okay? So rumah SMJ perlu melihat keperluan lokaliti, iaitu keperluan kawasan, dan saya sangat bersetuju mungkin kita sudah boleh buat satu solusi taman rumah SMJ. Kan macam home park SMJ macam tu. So home park SMJ ini di mana kita boleh tubuhkan. Di Sabah ini terlalu banyak tanah yang terbiar, okay? Tanah yang terbiar. So mungkin dalam kawasan tanah terbiar itu cuba diusahakan oleh kerajaan negeri bersama-sama untuk jadikannya sebagai satu home park menyelesaikan 350 koloni setinggan yang sudah ada. Dan pada saya tidak masalah untuk kita buat satu tapak perumahan yang banyak untuk memudahkan penyewaan dengan kadar harga rendah yang sangat rendah. Betul. Untuk memudahkan orang dapat rumah. Dalam masa yang sama, pelbagai program perlu diimplementasi kepada kelompok yang tinggal di situ untuk upgrade orang punya taraf ekonomi. Bila mana pendapatan orang sudah lebih daripada kelayakan orang, ini perlu dipantau oleh kerajaan. Orang perlu keluar daripada sewaan tapak rumah sewa itu untuk cari rumah baru, sama ada menyewa atau beli rumah. Sebab pada saya,
Dengan cara itu kita boleh bagi peluang kepada orang lain untuk masuk di situ. Barulah Betul. masalah dapat diselesaikan. Sebenarnya di Sabah Hmm. saya tutup kita punya perbincangan ni, mungkin kita boleh tarik isu ini pada podcast episod yang akan datang. Sebenarnya di Sabah, di bawah inisiatif kerajaan negeri sendiri oleh Ketua Menteri yang lama, Siapa? saya rasa zaman Musa Aman, saya Tan Sri rasa Musa. Tan Sri Musa. Tan Sri Musa Aman. Okey. Di zaman Tan Sri Musa Aman, kita sudah ada satu solusi yang mana kita pull over investment daripada macam sawit Kinabalu dan sebagainya, peladang-peladang ini untuk beri dana kepada kerajaan negeri mewujudkan rumah PPRT negeri. Oh. Rumah PPRT negeri yang diwujudkan ni dipanggil sebagai MESES. Mini Estate Sejahtera. So dalam program Mini Estate Sejahtera tu saya rasa back to 2013 something begitu, sampailah sampai sekarang saya rasa ada beberapa meses yang masih berfungsi dan ada beberapa meses yang ditinggalkan. Contohnya meses di Tongot ada 500 biji rumah di situ yang ditinggalkan. Atas inisiatif Sawit Kinabalu menaja perumahan itu untuk dibuat dan banyak rumah ditinggalkan pun. Kenapa kita biarkan inisiatif-inisiatif baik sebegini? Kenapa kita tidak revive balik? Memang ini kita tidak perlu lagi berfikir pasal ini legasi Tan Sri Musa kah? Ini legasi kerajaan lama Benda kah? yang baik kita Tidak. kena teruskan. Benda yang baik kita teruskan. So saya rasa sudah sampai masanya, mungkin ini pesanan dan juga idea yang dilahirkan oleh podcast Anak Laut untuk diberikan kepada kerajaan negeri semasa, terutamanya Sekretariat Sabah Maju Jaya. Rumah SMJ itu perlu melihat bagaimana pendekatan MESES, Mini Estate Sejahtera dahulu, berjaya menyelesaikan isu-isu penempatan-penempatan sebegini. Dan diperbaiki lagi kaedahnya untuk menyelesaikan masalah koloni penempatan setinggan. Mungkin sebelum ini MESES bukan untuk penempatan setinggan, tetapi kita sekarang, Mungkin kerajaan boleh- semasa, Boleh ubah dia punya idea je. sebab MESES sekarang saya rasa di Sabah ini hampir satu daerah ada 2 MESES. So maksudnya kita ada 25 daerah pada masa itu, kita ada 50 biji, 50 koloni MESES. Di Sabah ini, dalam 50 koloni MESES itu, kalau kita, ini perkiraan mudah, jalan ada, tiang elektrik ada, dewan ada, rumah pun ada. So mungkin kita boleh menambah populasi MESES itu, atau Cuma kita memang akan refer kepada kekuatan kewangan jugalah. ya, Tapi kita boleh buat. kita boleh buat package yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Bukannya menggunakan duit kerajaan sepenuhnya pun ia ditajak oleh industri-industri, pemain-pemain industri. Kita ada KKIP, kita ada KKIP 2 lagi yang akan datang. Kenapa kita tidak tarik pelaburan sebegini untuk kita sinergikan penempatan sebegini, menyelesaikan isu kita sebagai kerajaan negeri yang terlalu mendesak seperti penempatan setinggan, terutamanya orang-orang yang berada di bandar macam Sembulan ni. Kita selesaikan masalah sebegitu. Sembulan dan juga Karambunai adalah kawasan, Sembulan ni kawasan pelancongan Karambunai itu kawasan perindustrian. Kita boleh sahaja kumpulkan dana-dana perindustrian sebegini untuk membantu penempatan-penempatan koloni setinggan yang memang jelas terlalu ramai di situ, yang mereka pun tidak ada tanah. Betul. Mereka layak mendapat SMJ tapi tidak ada. Macam mana selesaikan? Cuba penstrukturan terhadap pelaburan-pelaburan sedemikian. So saya rasa ini idea yang dibawakan oleh podcast Anak Right, Laut. kita rehat dulu. Kita berjumpa di sesi yang kedua. Terima kasih. Okey, kembali bersama dengan Anak Laut Podcast di sesi yang kedua ini. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan membincangkan isu-isu berkenaan dengan mungkin ekonomi Betul. So memandangkan kali ini kita di negeri,
kerajaan negeri Sabah sendiri menganjurkan satu sesi persidangan conference yang akan berlangsung pada esok hari. Berlangsung pada esok hari. Conference ni berkenaan dengan ekonomi biru. Kalau direct translation dia adalah blue economy, ekonomi biru. Tapi kalau ikutkan daripada segi bahasa Melayunya, bahasa Melayunya yang sudah pun pernah seorang pemegang ijazah kedoktoran daripada UMS menghasilkan satu buku yang bertajuk sebagai Ekonomi Kelautan. Ekonomi Kelautan. So, ekonomi kelautan inilah ekonomi biru itu. Sebenarnya kalau kita cuba terjemahkan mengikut bahasa dan juga situasi Nusantara. So, dalam usaha kerajaan negeri memberi fokus kepada ekonomi kelautan adakah sebenarnya ia satu pendekatan yang betul ataupun adakah merupakan satu pendekatan yang cuma untuk melengkapi usaha-usaha kita untuk meningkatkan kapasiti ekonomi semasa dalam negeri? Pada saya, blue economy ataupun yang disebut sebagai ekonomi biru pada ketika ini adalah satu usaha penerokaan kepada sebuah kerangka ekonomi yang baru dan ke depan. Dan kita perlu faham ya, di Malaysia ini, Sabah merupakan negeri yang paling luas akses kepada lautan dia, pesisir pantai dia, dan sesuailah kepada Sabah sebagai wilayah at the tip of Borneo, yang mana Borneo itu sendiri merupakan pulau yang ketiga terbesar ketiga terbesar di dunia. Pasti sumber marine yang ada di dalam pesisiran kita itu lebih banyak, lebih luas, dan lagi banyak yang boleh diterokai kan. Kalau kita tengok Jen, apa yang kita boleh gambarkan tentang ekonomi biru, ramai orang ingat kalau ekonomi biru, ekonomi laut ni pergi tangkap ikan, pergi pelihara ikan di laut lah, program-program aquaculture lah, begitu. Betul. Tetapi dia lebih luas sebenarnya. Kalau yang sekadar pergi aktiviti nelayan ataupun pergi tangkap ikan dan sebagainya, itu tu boleh disebut sebagai fasa di mana dia masih digelar sebagai brown blue economy. Kalau sekarang ini, salah satu daripada tuntutan dalam Sustainable Development Goal ataupun SDG yang diperkenalkan di UNESCO bahkan PBB, dia mahu kalau boleh negara-negara ini semua bergerak kepada fasa di mana green blue economy. Dan yang memang kita mau capai itu adalah blue economy itu sendirilah. Betul. Dan saya ada tengok dalam satu dokumen di sini, blue economy itu kalau kita tengok dia boleh disasarkan, ada beberapa komponen utama lah, tetapi ada 14 industri yang disasarkan dalam blue economy yang cuba dibawa menerusi Sabah Maju Jaya ni. Betul. Antaranya adalah aquaculture, perikanan, pharmaceutical, tentang ubat-ubatan lah, bahan kimia, minyak dan gas, renewable energy, tenaga boleh diperbarui, industri perkapalan, karbon biru serta pelindungan dan pemulihan habitat. Dan saya tidak dapat fakta yang tepat, tetapi saya ada mendengar satu sesi dialog tempoh hari tentang ekonomi biru, dan Sabah ini memiliki satu tahap yang berkait dengan ekonomi biru lebih besar daripada negeri-negeri lain di Malaysia. Dan saya difahamkan transaksi saja hasil daripada perdagangan menerusi bahan-bahan yang diperoleh daripada kerja-kerja ekonomi biru ini sudah mencapai tahap berbilion ringgit di Sabah. So itu menunjukkan bahawa perlunya kita bergerak kepada pelan ekonomi biru itu sendiri, sebab kita terlampau bergantung kepada industri-industri di darat. Betul. Industri pembuatan, perkilangan, dan juga kalau kita tengok industri peladangan, komoditi kan. Dan ini semua banyak terkait kepada
pasaran antarabangsa. Bila mana pasaran antarabangsa menurun, ada pasaran antarabangsa itu terjejas begitu, harga-harga yang ditawarkan oleh international market akan menjadi domino effect kepada Betul. hasil keluaran kita. Hmm. Dan itu akan menyebabkan dependensi Sabah kepada industri-industri tersebut, akan menyebabkan Sabah susah untuk keluar daripada sumber-sumber penghasilan wang yang lebih banyak. Betul. Cara untuk kita buat lebih banyak wang adalah kita menceburi bidang-bidang yang lain. Right. Bukan kita tidak aktif dalam usaha ini, tetapi jika ada satu kerangka yang kita boleh capai tahap tersebut, adalah lebih baik untuk kita bergerak ke dalam kerangka tersebut, iaitu ekonomi biru. Dan ekonomi biru ni kalau tidak salah saya, dia sudah diperkenalkan oleh seorang, siapa sudah nama dia? Dia ada di Sabah sudah sekarang, yang buat idea ekonomi biru ni. Oh, yang akan hadir esok tu. Ya, dia yang perkenalkan ekonomi biru ni. Kalau kita tengok Jen, idea tersebut sebenarnya sangat bagus dan Sabah sudah bergerak ke arah itu. Waktu persidangan DUN tempoh hari yang lepas, kita kan sudah buat, kita sudah luluskan kan akta Ekonomi biru. no, pasal apa tu, geothermal kah? Geothermal, ya. Geothermal di laut tu kan. Di laut, yes. Sebab kita sendiri nampak bahawa hasil mahsul daripada apa yang ada di dasar laut di Sabah ini boleh memberi banyak kelebihan sebenarnya. Dan ini bukan hanya memberi kelebihan dari sudut kesihatan fiskal kewangan daripada hasil cukai jualan negeri dan sebagainya, tetapi juga menjadi peluang yang perlu diterokai oleh kita semua, terutama tenaga-tenaga kerja yang ada di Sabah. Pengangguran kita sangat tinggi. Betul. Mungkin dengan adanya janganlah cakap mungkin, kena marah kita oleh orang di TikTok kan. Saya pasti jika ekonomi biru ini dapat diaplikasikan, peluang pekerjaan juga akan semakin meningkat, Jen. Betul. So kalau ikutkan daripada segi pengembangan peluang ekonomi di Sabah ni, saya secara personal memang bersetuju lah, sangat bersetuju untuk kita mengembangkan sektor ekonomi kita itu kepada ekonomi biru. Kalau sebelum ini kita lebih kepada eksplorasi daratan. Okay? Kita tinggalkan eksplorasi lautan yang memang sebenarnya sudah pun wujud di Sabah ini mungkin pada 17-16 abad macam gitu. Betul. Sudah berada, dan Sabah ini, North Borneo, merupakan satu kawasan yang sangat popular yang sangat popular sebab dia adalah berada di perjalanan air utama. Yeah. Dan pertembungan dua kuasa besar pada masa itu, tiga kuasa besar Belanda, Spanyol dan juga British. Dan Sabah merupakan satu macam titik transportasi dan titik persinggahan perdagangan. So pada masa itu berabad-abad ekonomi kelautan yang dikenali sebagai ekonomi biru sekarang ini sudah pun lama berada di situ. Dan daripada situ, dari zaman Kesultanan Sulu kalau kita tengok sejarah Kesultanan Sulu, bagaimana pemerintahan kerajaan Kesultanan Sulu ni memberi kuasa kepada bangsawan-bangsawan. Dan mungkin kalau kita cakap sekarang ni, bangsawan macam datuk-datuk ni, mereka ni adalah wakil-wakil rakyat yang kita ada sekarang, dan mereka ini mampu menguasai dan memberi pulangan ekonomi yang sangat baik untuk setiap kawasan-kawasan pulau-pulau yang terpisah-pisah ni dan mereka menjadi satu pulau yang resilient, yang mampu menghasilkan ekonomi setempat. Betul. Yang akhirnya memberi pulangan yang baik kepada pendapatan penduduk-penduduk, walaupun di satu pulau yang sangat kecil di kawasan Sabah ini terutamanya macam pusat pemerintahan British dahulunya untuk pembalakan di Kunak. Ada satu pulau namanya adalah Pulau Bohean. Di Pulau Bohean ni adalah pusat pentadbiran British yang kalau
saya kalau siapa-siapa yang ada peluang untuk pergi ke sana, tengok peninggalan-peninggalan kerajaan British. Di sana ada rumah batu, di sana dibuat jembatan batu. Sebabkan pulau itu merupakan satu pusat perdagangan sebenarnya untuk pembalakan. So, itu dulu. Tapi apa yang berlaku setelah kita membentuk kerajaan Malaysia, kita lebih berfokus kepada eksplorasi daratan. Dan kita sudah lupakan eksplorasi lautan, yang mana kita memang adalah yang terbaik antara di rantau Nusantara ni. Pelayar-pelayar Bugis datang ke sini dan sebagainya. Kita adalah pengeluar abaka, dan kena diingatkan juga, abaka merupakan material yang penting untuk industri perkapalan. Abaka dibuat untuk tali kapal, dan tali kapal yang kita hasilkan di Borneo ni adalah tali kapal yang digunakan oleh pedagang-pedagang daripada Amerika Selatan, seluruh dunia pakai. Kualiti dia. So benda-benda sebegini sebenarnya kita sudah tinggalkan lama setelah membentuk kerajaan negeri. So sekarang ini apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri dengan usaha memberi fokus, bukan sahaja memberi eksplorasi ekonomi itu pada daratan di Sabah, yang saya percaya daratan Sabah ni pun sensitif dengan isu perhutan simpan dan sebagainya kan. So begitu juga lautan. Tapi kalau ikut dibanding beza lautan dan juga daratan, kita kurang explore kekayaan lautan yang kita ada. So kekayaan lautan yang kita explore sejak kita ada adalah oil and gas, minyak petroleum. Itulah kekayaan lautan yang satu-satunya yang kita kekalkan, dan saya rasa yang memberi pulangan banyak kepada kita. Tetapi kita lupa bahawa dalam industri oil and gas yang kita sudah bangunkan di keseluruhan Laut Sabah ini, sebenarnya dia merupakan satu boleh menjadi satu port community, port community, daripada satu pusat ke satu pusat, port community penggiat-penggiat ekonomi biru ini sebenarnya. Dan kalau saya pula Jen, kalau kita tengok saya sebelum ini di Bemiaga kan, saya sendiri bertemu dengan ikut Tan Sri Pendikar dulu. Sempat saya bertemu dengan usahawan-usahawan, para pedagang-pedagang yang berasal daripada Sabah. Mereka ini kebanyakannya berada dalam satu business chamber lah. Dia Bemiaga Business Council. Ya. Ramai di situ yang membuat tukaran barang secara barter trade. Ini semua adalah aktiviti kelautan, dan dia bukan hanya sekadar eksplorasi juga, tetapi bagaimana mobilisasi di laut itu boleh dikembangkan lagi potensi ekonomi dia, khusus untuk mewujudkan pasaran yang lebih besar. Kalau macam kita di Sabah ni kan, kita ni adalah front line kepada border dengan East ASEAN ataupun East Timur Laut kan. Timur ASEAN ya. Dan di kawasan Timur ASEAN ini kebanyakannya adalah macam sudah jadi takdir Tuhan Jen. Di situlah berkumpul kawasan-kawasan yang sangat mundur dan masih baru membangun. Selatan Filipina ada di situ, Sabah Sarawak ada di situ, Maluku ada di situ kalau di sebelah Indonesia tu kan. Dan kalau kita tengok peranan ekonomi itu, bagaimana dia boleh dirancangkan dengan menggerakkan semua sumber-sumber yang ada di situ. Kalau kita tengok macam di sebelah kawasan pantai timur Sabah, banyak kawasan yang belum diteroka. Mungkin petroleum di situ pun ambalat. Kan. Jadi dia tidak boleh lah kalau kita cakap kita mau berharap dengan mana-mana pusat-pusat cari gali saja. Perikanannya, sumber protein itu semua sangat-sangat banyak dan sangat-sangat kaya untuk diteroka. Dan pada saya Jen, jika kita teruskan dengan idea-idea berani begini, insya-Allah mungkin Sabah akan menjadi salah satu daripada negeri yang kukuh dari sudut sumber ekonomi dia.
Betul. menjadi salah satu daripada negeri yang sangat kukuh dari sumber ekonomi. Dan pelaburan negeri untuk masa kini sepatutnya lebih berfokuslah kepada ekonomi biru, memandangkan kita pun sudah ada kerangka pembentukan dan pelaksanaan ekonomi biru itu sendiri. So saya sangat positif dengan gerakan kerajaan negeri untuk melihat lebih positif ke arah pembangunan ekonomi biru ini. Tahniah kepada Datuk Seri Haji Ji dan Ya. tahniah juga kepada Datuk Haji Rosmadi Sulai, Ketua Pegawai Penyelaras SMJ, dan kami insyaAllah esok pun akan hadir Jen. Kita akan hadir ke sana untuk melihat sendiri bagaimana perbincangan yang dibuat, dan saya sudah pun dapat nama kepada orang yang memperkenalkan idea ekonomi biru ni, Dr. Gunther Pau. Ya, seorang ahli akademik yang lahir di Belgium dan kemudian berkembang di France, dan idea tersebut sekarang ini memang sudah pun bercempara, dan banyak negara yang menggunakan idea tersebut untuk dikembangkan sebagai salah satu daripada kerangka ekonomi. Dan perkara ini bukan baru ya, di Amerika Syarikat sudah dimulakan, di negara-negara yang saya melihat bagaimana potensi marine ini diangkat dan dimartabat, itu pun sudah dibuat, dan Sabah sepatutnya berbangga. Rakyat Sabah perlu faham dan perlu sedar ini adalah potensi yang sama-sama untuk kita bangunkan. Dan Anak Laut Podcast mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Haji Ji sebab muted the idea untuk melaksanakan ekonomi biru ini. Betul. Ini mungkin menjadi salah satu legasi Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah lah. Betul. Dan tapi bagi saya kan saya rasa semua positif semua positif merasakan ekonomi biru, bidang baru dan sebagainya. Saya sendiri melihatnya, tapi biasalah dalam satu eksplorasi ataupun pengembangan baru akan ada risiko dia. Jadi agak-agak dalam ekonomi biru sendiri, apakah sebenarnya risiko yang sepatutnya kerajaan negeri sebagai kerajaan negeri Sabah sebagai negeri yang boleh dikatakan menerajui pengimplementasian ekonomi biru ini, apakah risiko bagi apakah risiko yang sepatutnya kita sudah jangka sekarang dan kita sudah bersedia untuk berhadapan dengan risiko? Kalau saya, salah satu yang mungkin saya boleh share di sini adalah overexploration. Ya, sebab ini benda sudah nampak kan Jen, bagaimana kesan daripada eksplorasi yang mungkin tidak dibendung dengan baik, tidak dikawal dengan baik, menyebabkan terganggu dan terjejasnya ekosistem marine itu sendiri. Dan macam juga apa orang cakap overfishing ni kan, overfishing ni yang terlampau banyak tangkap sehingga sumber marine kita, sumber protein kita, ikan-ikan ni kan menjadi satu perkara yang agak membazir dan sebagainya. Jadi perkara sebegini perlu diurus dan dilihat dengan lebih cermat oleh kerajaan negeri. Sebab iyalah kita faham benda ni memang negara kita ni mengamalkan ekonomi campuran. Kan? Betul. Kita bukan komunisme, kita bukan juga penganut agama ekonomi Adam Smith, Moses Spey. Kita adalah ekonomi campuran. Kerajaan terlibat sama dalam pelaksanaan sesebuah plan atau kerangka ekonomi itu. Jadi perkara-perkara sebegitu perlu dilihat supaya tidak mengganggu ekosistem dan juga menjaga sustainable ni kelestarian. Ataupun bahasa muda dia berpanjangan lah ini. Ya, berpanjangan untuk kita akses. Kalau Eugen, sebelum kita akhiri? Sebelum kita akhiri, mungkin sedikit provokasi saya macam yang Is cakap tadi tu, saya rasa memang akan berlaku. Memang akan berlaku. Memang apapun yang kita lakukan tetap akan ada orang akan overexploit. Maknanya dia akan sentiasa di luar daripada sempadan yang kita sudah letakkan. Kalau kita cakap boleh tangkap 3 saja, dia akan tangkap 10. Sebab ini ada satu teori pasal benda ni adalah common problem. A common problem. So a common problem ni
benda yang mungkin boleh cari sendiri. A common problem ni adalah isu sistematik yang sangat kompleks yang memang tidak ada penyelesaiannya sehingga sekarang. So bagi siapa-siapa yang boleh menyelesaikan the common problems ni, saya rasa memang patut dapat Nobel Prize lah. So dan anak podcast tidaklah akan jadi sampai sebegitu ya. Cuma mungkin kita boleh tengok daripada segi exploit akan berlaku. Cuma saya lebih suka melihat bagaimana sekiranya wujud sesuatu perkara, risiko yang wujud sama sahaja isunya dengan eksplorasi green economy. Okay? Semasa kita dibangkitkan dengan idea green economy di awal tahun 20-an kita dibangkitkan dengan green economy. Di situlah kita ada carbon credit dan sebagainya, pertukaran tapak karbon footprint, bagaimana perindustrian berkembang di zaman Dr. Mahathir dahulunya. Kita tanda tangan Kyoto dan sebagainya. Ini adalah carbon exchange hasil daripada green carbon tadi hasil daripada green economy tadi. So dalam blue economy ini benda yang sama akan berlaku Saya boleh jamin, kalau biasa saya rasa ini bukan rasa saya. Saya boleh jamin akan berlaku pula yang dipanggil sebagai blue carbon. Okay? Dan kita akan bercerita lebih banyak berkenaan dengan blue footprint. Kalau kita ada green footprint, kita akan bercerita tentang blue footprint, tapak biru. Okay? Kita akan bercakap berkenaan dengan tapak biru. Dan isu yang paling kritikal sekarang ini daripada ekonomi hijau yang tidak mampu pun diselesaikan dan sentiasa melibatkan kuasa pemerintah sentiasa kuasa pemerintah menjadi mangsa. Orang akan salahkan pemerintah adalah isu green blood, darah hijau. Isu darah hijau ni sangat popular di Amazon, di selatan Amerika. Betul. Di Amerika pun banyak ya. Maknanya orang yang menjadi environmentalist yang berjuang terhadap isu-isu ini, isu-isu eksploitasi alam sekitar, hutan dan sebagainya, mereka dibunuh dan bila mereka dibunuh, kes mereka ini tidak dapat diselesaikan. Bila tidak dapat diselesaikan, akhirnya terjadilah isu green blood. So laut ini luas kalau daratan kita boleh jangka Sabah itu sebesar ini, tapi laut itu lebih besar daripada Sabah, lebih luas. Kalau border sendiri pun kita tidak mampu nak kawal pergerakan manusia, apatah lagi dalam isu-isu seperti blue blood. Memang akan berlaku nanti isu blue blood. Tiba-tiba orang hilang di laut dan dibunuh. Kita elakkan. Benda-benda sebegini yang kita perlu elakkan. Jadi, apa yang risiko perlu dihadapi oleh kerajaan negeri selaku kerajaan negeri pertama, saya boleh katakan pertama, menerajui blue economy ini transisi blue economy ini, kita perlu selesaikan masalah geopolitik negeri Sabah yang terlalu kompleks ini juga. Sebab dengan hanya ada mekanisme sebegitu, kita boleh berhadapan dengan isu-isu blue footprint, blue blood dan eksploitasi yang cakap sebentar tadi. Jen, maksudnya dalam apa-apa pun perbincangan kita tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang sosial, tentang apa saja, dia pada akhirnya nanti akan kembali kepada ibu segala ilmu, iaitu politik. Dia akan balik kepada politik. Betul. Sebab itulah Anak Laut Podcast ini ada So Anak Laut Podcast ni merupakan satu entiti biru juga entiti dalam kami biru. berharap supaya baju Jen akan kekal sebagai baju putih, jangan jadi ada biru. titik biru kan sebab mungkin masa itu darah saya darah biru. So Jen, itu saja. Rasanya kita akan akhiri perbincangan kita pada hari ini. So
Sekali lagi kami ucapkan tahniah kepada Dato' Ajiji dan juga Dato' Rosmadi. Semoga conference esok akan memberi manfaat kepada yang hadir. Saya dengar-dengar ada lebih kurang 3,000 orang yang akan menghadiri conference tersebut. Betul. Dan kami juga mengucapkan tahniah dan kami pun berharap dapat menghadiri konferensi itu sampai ke akhirnya lah untuk menilai dan mengetahui apa sebenarnya dan sejauh mana sebenarnya kerajaan negeri benar-benar bersedia untuk melaksanakan Blue Economy Plan. Yes. So, okay, itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi selepas ini dalam episod yang ke-7 bersama mungkin dengan seorang guest lah. Seorang guest. Saya rasa guest lah yang ke-7 ni. Okay. Terima kasih. Dan untuk next episode, Janifal akan membawa satu segmen baru dalam podcast kita, iaitu Watch of the Weeks. Entah apa yang dia akan tonton dan dia akan share di sini, pastinya akan melibatkan tentang apa-apa yang kita boleh belajar untuk being the better Sabah and better Sabahan. Betul. Okay, betul. Itu saja. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anak Laut Podcast, Iskandar dan Dr. J.